Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful. Kali ini berkongsi bab 2 matriks bagi matematik KSSM tingkatan 5. Masih dalam standard kandungan yang kedua, iaitu operasi asas matrik. Kali ini cikgu akan bincangkan standard pembelajaran yang ketiga, iaitu mendarab 2 matriks. Jadi tunggu ya. Terima kasih kerana sudi menonton dan menyokong channel cikgu. Kepada yang belum menyokong, boleh tunjukkan tanda sokongan dengan menekan butang subscribe. Cikgu, seperti yang cikgu janjikan, kita akan bincangkan standard pembelajaran yang ketiga, iaitu mendarab 2 matriks. Satu konsep yang penting dalam tajuk matriks inilah. Jadi bagaimana kita nak mendarab 2 matriks? Secara umumnya, untuk mendarab 2 matriks A dan B, contohnya diberi matriks A dan B, bilangan lajur matriks A itu mesti sama dengan bilangan lajur B, matriks B. Itu dia. Dan hasil darab nanti kita akan dapatkan matriks yang peringkatnya sama dengan bilangan baris A darab dengan bilangan lajur B. Boleh faham? Agak menirukan apa? Jom cikgu tunjukkan contoh yang lebih spesifik lah. Tengok sini, maksudnya diberi matriks A, kita tengok dia matriks A, ini lajur dia kan, ada 2 lajur. Jadi matriks B pula 2 baris. Jadi maksudnya matriks A ni boleh dilakukan pendaraban lah, sebab lajur dan baris dia sama. Dan hasil darab nanti, hasil darab matriks tu akan jadi peringkat, ikut ayat tadi ya, cikgu baca. Ni 2 baris darab dengan 3 lajur. Boleh nampak? Tak nampak kot cikgu tulis kat sini. Boleh kan, 2 darab 3 kan sini kan. Ataupun kamu boleh tengok kat sini. Sebenarnya kita boleh tulis peringkat bagi, ingat lagi macam mana nak tentukan peringkat bagi matriks kan. Jadi untuk yang pertama ni, ataupun matriks A ni, peringkatnya sebab dia ada 2 baris 2 lajur, jadi kita kata peringkat dia 2 darab 2 lah. Dan bagi matriks B pula, peringkat matriks B 2 baris kan, 2 baris, dan ada 3 lajur kan, darab 3. Jadi kalau kamu tengok yang ujung ni, sebab tu dia kata ini lajur bagi matriks A, baris bagi matriks B, baris bagi matriks B sama, barulah operasi pendaraban boleh dilakukan lah. Jadi kat sini syarat dia dah memenuhi. Dan hasil dia tadi, ataupun matriks yang terhasil ni, hasil darab di antara A dan B tu kita akan dapat satu matriks peringkat dia 2 darab 3. Yang ni, ujung ni, kamu tengok ni, yang ni. 2 darab 3, maksudnya yang baris A darab dengan lajur B ya. Jadi kamu akan dapat satu matriks 2 baris darab 3 lajur lah, A, B, C, D, E, F lah, 2 baris darab 3 lajur. Boleh faham tak? Ataupun ada satu lagi cara yang cikgu nak kongsikan, bagaimana kita nak menentukan peringkat matriks yang terhasil apabila kita mendarab 2 matriks, adalah dengan menggunakan saja aku panggil konsep bala. Bala tu baris darab lajur lah. Contoh yang sama juga tadi, ini matriks A darab B tadi. Jadi kita tukarkan yang matriks yang pertama tu, A tu di bawah dia, matriks yang B tu kita kekalkan dia, dan kita buat satu garis. Kamu buat garis untuk ini, dan kamu buat lajur sini. Tak berapa tepat, tak berapa garis. Dan begitu juga dengan garis ni lah. Jadi kamu nampak ini tempat yang bersilang tu, ini adalah menunjukkan tempat di mana kita akan dapat hasil matriks dia lah. Macam cikgu bincangkan tadi kan, kita akan dapat hasil darab kedua-dua matriks tu, peringkat matriksnya adalah 2 darab 3 lah, 2 darab 3.
2 baris darab 3 lajur. Tengok kat sini ya ni. Yang ni, okey. Kenapa penting kita mengetahui peringkat metrik bagi hasil darab? Itu untuk memudahkan nanti pengiraan dia lah, okey. Sebenarnya kita tengok macam mana kita nak melakukan operasi pendaraban metrik sebenarnya, okey. Masih contoh yang sama, tadi cikgu bincangkan hasilnya saja kan, hasil peringkatnya. Sekarang kita nak lakukan pendaraban, okey. Okey, yang pertama, kalau kamu masih ingat tadi, ini kita akan dapat peringkat matriks A, B 2 kali 3 kan. Kita tulis kat sini A, B, C, D, E, F lah kan. Ini hasil dia, okey. Jadi sekarang kalau kamu tak ni, kita boleh, maksudnya bila kita darab baris yang pertama ni, 5 sifar bagi matrik A ni akan darab dengan lajur yang pertama di matrik B lah. Cikgu tulis kat sini 5. Okey, kalau cikgu guna analogi macam sebuah kereta api ni, okey. Kereta api dia sambung, okey, dia bergerak ke sini. Okey, dia bergerak yang matrik B yang tunggu ni, yang lajur ni kita panggil station lah, stesen kereta api ataupun komuter lah kalau pendek macam ni kan. Tengok, sifar akan sampai ke sini, 5 akan sampai sini dan darab lah. Okey, maksudnya 5 akan darab dengan stesen yang ni sebab dia berhenti betul-betul dengan ni platform dia, okey. Dan sifar darab dengan 2 lah, okey. Ni tengok. Sifar darab dengan 2. Okey, ini stesen yang kita anggap. Begitu juga kita ni, okey, seterusnya dia pergi lagi, dia bergerak ke sini juga kan. Maksudnya kereta api yang sama, dia teruskan pergerakan, dia berhenti ke stesen yang kedua pula. Jadi 5 darab 1 tambah sifar darab negatif 4. Okey. Dan seterusnya kereta api terus lagi sebab dia ada 3 perhentian ataupun 3 stesen yang kena berhenti kan. Jadi yang ni 5 darab 3 tambah dengan sifar darab dengan negatif 1. Okey, maksudnya kalau kamu perhatikan A ni adalah hasil darab baris A ni dengan lajur yang pertama. B pula adalah hasil darab baris yang pertama dengan lajur metrik yang kedua. Okey. Dan C adalah cikgu tulis. Sebenarnya ini akan sama dengan A lah kalau cikgu tulis yang ni. Okey, kamu boleh nampak kan. Ini kan sama dengan A kan. Ini sama dengan B ya. Ini sama dengan C ya. Jadi C pula adalah baris yang pertama ni darab dengan lajur yang ketiga. Okey, seterusnya kita tengok baris yang pertama dah habis lah, okey. Baris yang kedua pula, okey. Baris yang kedua. Jadi kereta api tu tengok, stesen dia masih sama lah, okey. Tengok. Negatif 2 kalau dia mai sini, dia akan negatif 2 kat sini, 6 kat sini kan. Jadi yang ni kita darab ni, okey. Macam kereta api tadi, okey. Dia bergerak, dia masuk ke sini, ada negatif 2, 6. Jadi negatif 2 darab sifar, 6 darab 2. Tengok. Ini kalau kamu letak je ni dah senang nak nampak dah. Stesen dia tak berubah kan, kereta api yang berubah. Okey, yang seterusnya ini negatif 2 darab 1 tambah 6 darab negatif 4. Ini yang E nya, okey. Dan seterusnya ini negatif 2 darab 3 tambah 6 darab negatif 1. Okey, seterusnya apa yang kita buat adalah kita selesaikan inilah. 5 darab sifar tambah okey, bateri je nak sekejap 5 darab sifar. Okey, dan kita selesaikan lah. 5 darab sifar tambah sifar lah, okey. Okey, ini sifar lah, okey. Seterusnya ini 5 tambah sifar darab negatif 4, 5 lah kan. Okey. Yang ni 5 darab 3, 15 tambah sifar jadi 15. Okey. Dan negatif 2 darab sifar tambah 12 jadi 12. Negatif 2 tambah negatif 24 jadi negatif 26. Okey. Dan ini negatif 12 tolak lagi 6 negatif ni bukan negatif 12 ni, dia salah ni. Negatif 6, 2 kali 6 tolak lagi 6 jadi negatif 12. Okey, negatif 12. Jadi itulah jawapan kita, okey. Okey, tengok semua dah betul lah, okey. Maksudnya kita dapat
matriks yang peringkatnya 2 baris darab 3, peringkat matrik dah betul dan semua unsur dia dah ada lah. Okey. Tak susah kan? Mungkin kali pertama agak susah lah, cuba lagi kali kedua, ketiga dan seterusnya, rasanya tak susah. Okey. Cikgu tengok satu lagi contoh lah. Okey. Macam kita tengok contoh soalan pula untuk menjawab ini ya. Okey. Hitung matriks 6 negatif 5 darab 2 3 1 4. Jadi ini tak susah kot kan. Okey, 6 negatif 5 darab 2 3 1 4. Okey. Kalau soalan dah hitung maksudnya tentu dah boleh. Okey, kalau kamu nak check lagi apa boleh juga kan. Yang ni 1 kali 2, yang sini 2 darab 2. Jadi sebab tu boleh diharapkan dah sama kan. Ni sama. Okey. Dan peringkat matrik yang kita nak hasilkan nanti 1 darab 2 lah. Kita akan dapat 1 matrik darab 1 darab 2. Oh, cikgu tulis kat atas sikit, 1 darab 2. Okey, ini hasil nanti, hasil darab dia. Jadi apa yang kita buat adalah okey, ini dah ada satu saja kan. Satu ni satu kereta api ni dia akan masuk ke sini lah. Okey, 2 stesen kereta api kan, dia berhenti. Sebab tu kamu akan dapat matrik peringkat 1 kali 2. Matrik peringkat 1 kali 2 sama dengan AB sajalah, betul tak? 1 kali 2. Jadi yang pertama kita darab 6 darab 2 tambah jaga sikit lah, negatif 5 darab 1 ni. Okey. Yang sebelah sana cikgu padam dulu tentu ni, tak nak mengelirukan nanti. Okey. Dan yang kedua maksudnya dia pergi ke sini pula kan. 6 darab dengan 3 tambah negatif 3. Okey, darab dengan bukan negatif 3, negatif 5 ni, negatif 5. Okey, negatif 5 darab dengan 4. Okey, dan seterusnya kita selesaikan lah. 6 kali 2 12, tolak 5 jadi 9. 7. Okey. Ini 6 kali 3 18, tolak 20 jadi negatif 2 lah. Okey. Jawapan dia negatif 2. Okey, dah susah kan? Yang ni kamu boleh selesaikan atau boleh tekan kalkulator lah untuk dapat nilai yang bawah ni lah. Okey. Tengok jawapan tadi kan, kita dah tahu kan hasil kita tadi matrik dia 1 darab 2. Ini 1 darab 2. Okey. Tak susah kan? Okey. Okay, kita cuba satu lagi. Ada lagi tak? Oh, tak. Sekarang ni jom cuba, maksudnya kamu boleh cuba dulu dengan pausekan video cikgu ni, ataupun boleh kamu nanti kamu cuba. Okey. Sekarang kita tengok dulu macam mana nak selesaikan lah. Okey, jadi soalan ni bertanya tentukan sama ada pendaraban matrik EF ataupun FE ni boleh dilakukan ataupun tidak lah. Okey, maksudnya kita kena tentukan boleh dilakukan pendaraban untuk EF ataupun dan FE lah. Dan seterusnya kita kalau boleh kita nyatakan peringkat matrik yang terhasil lah. Okey, dia tak suruh kira pun kan. Okey, kalau kamu nak kira pun boleh. Jadi untuk EF kita susun dulu EF. Okey, cikgu tulis EF dulu lah. Padam dulu sikit ni. EF maksudnya 36 darab dengan 1 2 4 negatif 7. Dan kita check boleh tak ini peringkat matrik dia. 2 baris darab 1, yang ni 2 baris darab 2 lajur. Jadi tengok yang ni tak sama kan. Jadi yang ni operasi pendaraban tak boleh dilakukan lah. Okey. Jadi dah tak boleh lakukan, tentulah tiada peringkat bagi hasilnya. Okey, begitu. Sekarang kita tengok dengan FE pula. FE F 1 2 4 negatif 7. Okey, E 3 6. Dan kita cek peringkat dia. Ini 2 darab 2, matrik segi 4 sama ni. Ini matrik lajur ni, maksudnya 2 darab 1 lah. Oh, kita tengok ini bilangan
lajur ini sama dengan bilangan baris ni, jadi pendaraban boleh dilakukan lah. Okey. Dan hasil matrik dia, okey, peringkat bagi matriknya, soalan yang kedua maksudnya dia tanya boleh lah kan, jadi boleh. Dan peringkat matrik antara hasil, peringkat matrik bagi hasil darab, peringkat matrik untuk hasil darabnya bagi hasil darab ialah ataupun sama dengan 2 darab 1 lah. Okey, 2 darab 1. Nak cuba tak? Boleh, kita cuba tengok. Okey, ini dah tak boleh darab, kita padam yang ni, kita cuba yang belah sana. Okey. Jadi kita cuba pendaraban. Oh, tadi cikgu tak kat belakang cikgu ni, kat sini cikgu ubah sekejap. Okey. Ubah yang lain pula. Okey, tu 2 darab 1. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok macam mana hasil darab lah. Okey. Bagi contoh untuk kamu lah, kalau kamu dah cuba, bagus. Jadi FE sama dengan, putih tak nampak, 1, 2, 4 negatif 7 darab dengan 3, 6. Okey, apa yang kamu darab? Okey, baris ni kita akan dapat 2 darab 1 kan, 2 baris darab 1 lah. Okey, yang ni maksudnya baris pertama matrik F ni 1, 2 tu, 1 akan darab 3, ataupun kamu tulis macam tu boleh, tambah 2 darab 6. Okey, dan satu yang bawah pula 4 darab 3 tambah dengan negatif 7 darab dengan 6. Atas 3, 12 tambah 3 15 lah kan. Ini kamu cuba tengok, negatif 7 darab 6 negatif 42 tambah dengan 4, 12 kan, kamu akan dapat negatif 30. Okey, ini jawapannya sama. Okey, boleh cuba lagi. Okey, next kita tengok, jom cuba yang kedua ni. Okey, ini diberi matrik C 2, 3, 1, 5 dan matrik D 6, 7, negatif 2, 1. Kita nak hitungkan CD lah, macam kita darabkan matrik C dan D lah. Okey, tak ada masalah kan. Pertama tulis dulu. Okey, 2, 3, 1, 5 darab dengan 6, 7, negatif 2, 1. Okey, jadi sebenarnya kita tengok baris pertama dulu. Baris pertama ni darab dengan lajur pertama dan lajur kedua lah. Sebab ini kamu tahu ni matriks 2 darab 2, ini pun matriks darab 2 darab 2, jadi tentu dah sama boleh dilaksanakan, dan hasil darabnya pun akan dapat matrik yang sama juga, matrik segi 4 sama lah. Okey, jadi seperti yang cikgu beritahu tadi, baris yang pertama matrik yang C tu, yang pertama tu 2, 3 tu, 2 akan darab 6 tambah dengan 3 darab negatif 2. Okey, dan seterusnya 2 darab 7 tambah dengan 3 darab 1 lah. Okey, habis dah itu. Okey, sekarang tengok yang bawah pula. Okey, yang ni pula 15 ni, guna pen warna apa? Pen warna lain, pen warna hijau sikit, hijau terang. Okey, yang ni pula 15 akan darab dengan sama juga lajur ini dan lajur ini lah. Jadi 1 darab 6 tambah 5 darab negatif 2. Tengok, kalau kamu tengok stesen dia masih sama kan. Yang ni pun sama juga, 1 darab 7 tambah dengan 1 darab 5. Salah ni, 5 darab 1 terbalik lah. Okey, sebenarnya terbalik pun sama, tapi untuk mudahkan kita nanti, lebih baik kita tulis dalam bentuk yang sama lah. Okay, tengok yang ni baris dia 1 dan 5 kan, 1 dan 5 darab dia 1 lah, sama yang atas lah. Okay, lepas tu kita pemudahkan lah. Okay, 12 tolak 6 jadi 6 lah. Okay, 2 kali 6 12 tambah negatif 6 ni tolak 6 lah. Okay, jadi 6
Seterusnya yang ni 14 tambah 3 17 lah. Okay. Dan yang satu lagi 6 tolak 10 negatif 4 lah. Okay. 7 tambah 5 12. Okay, dah habis jawapan dia. Tak susah kan. Okay. Okay, sekarang next kita tengok ke, jom cuba yang ketiga, soalan yang ketiga. Okey, soalan ini masih pendaraban, cuma diberi matrik P dan Q. Okey, sekarang kita nak cari P kuasa 2. Jaga sikitlah bila kita cakap tentang P kuasa 2, sebenarnya kita boleh tulis sebagai P kan. Dalam matrik ni macam tu lah, bukan kita ambil negatif 4. Matrik ni kita kuasa 2 kan dia. Okey, PP. Jadi maksudnya hasil darab P dan P lah. Negatif 4 2 sifar 1 darab dengan negatif 4 2 sifar 1 lah. Okey. Dan ini kita darab macam tadi lah. Okey. Tengok baris pertama darab ni. Boleh tulis dululah negatif 4 darab negatif 4 tambah 2 darab sifar. Okey. Yang kedua negatif 4. Pastikan ini juga tak tunjukkan. Ini baris yang pertama dulu kita darab dengan lajur pertama. Okey, sekarang kita tengok lajur yang kedua pula. Okey. Jadi lajur yang kedua negatif 4 darab 2 tambah dengan 2 darab 1 lah. Okey, habis. Okey, yang bawah ni pula. Okey, yang ni tengok sekarang kita cakap tentang ini pula kan, baris yang kedua darab dengan masih lajur yang sama lah. Okey. Jadi apa yang kita dapat? Sifar darab negatif 4 tambah 1 darab sifar. Yang satu lagi sifar darab 2 tambah dengan 1 darab 1. Dah setinggal tak? Kalau cikgu biasanya cikgu tulis macam ni supaya stesen cikgu tu tak berubah-ubah lah. Okey, sama aja. Yang berubah tu yang baris ini saja. Okey. Dan bila kamu selesaikan ini, cikgu tak cukup tempat, cikgu naik ke atas sini lah. Okey. Okey. Kita tulis sebelah sini. Okey, nanti cikgu tengok ada sebelah sana pula. Okey. Okey, sekejap cikgu ubah dulu. Okey. Cikgu ke atas sikit. Okey, seterusnya kita pemudahkan lah. Kita pemudahkan. Negatif 16 tambah sifar jadi jawapannya negatif 16 lah. Negatif 8 tambah 2 jadi negatif 6. Ini sifar tambah sifar, sifar lah. Ini sifar tambah 1 jadi 1. Okey, itu dah jawapannya lah. Okey, untuk P kuasa 2 ataupun matrik P darab P lah. Matrik P darab matrik P. Okey, PP. Okey, seterusnya kita nak cuba yang QP kuasa 2 ni pula. Okey. Jadi cikgu tak cukup tempat ni, cikgu kena padam dulu yang ni kot. Okey. Boleh ingat kan? Boleh cuba nanti. Okey. Okey. Cuba ambil pemadam je, padam je. Okey. Pemadam dah dekat. Okey. Boleh, sekarang kita cuba yang B pula. B pula. B Q P kuasa 2 kan. Q P kuasa 2. Okey, jadi Q mana Q? Okey, Q ni kan yang matrik 3 baris darab 2 tu. Okey. 3 2 negatif 1 5 4 negatif 2 darab dengan PP kuasa 2. Okey, kalau kita tulis macam ni pun boleh. Negatif 4 sifar 2 1 negatif 4 2 sifar 1. Okey, ini maksudnya Q P kuasa 2 lah. Ataupun kalau kamu gunakan P yang hasil darab kita tadi, yang kita dapat tadi, P apa? P kuasa 2 tadi kita selesaikan, kita dapat, ingat ke tak? P kuasa 2 tadi 16 negatif 6 sifar dan 1 lah. Yang tadi yang kita dapat tu pun boleh jugalah. Okay. Ini dalam sekali ya. Tapi kalau macam ni maksudnya kamu kena darab 2 kali ya kan. Okey. Tak apa, kita cuba yang boleh kat ini pun. Maksudnya sekarang ni tengok boleh tak ini matrik ni
baris lajur dia 2, baris dia 2, tentulah boleh dilaksanakan lah. Okey, ini akan dapat tengok. Ini 3 darab 2, ini 2 darab 2. Jadi bila kita darabkan, kita akan dapat satu matrik yang 3 darab 2 jugalah. Okey. Okey, cikgu cuba ini dulu. Dipanjang sedikit lah, tak apa, tak ada masalah apa. Okey. 3 darab negatif 4 tambah dengan baris yang pertama dulu kita bincangkan. Baris pertama dengan lajur pertama dan lajur kedua lah. Okey. Jadi tambah dengan 2 darab sifar. Okey, seterusnya baris pertama 3 darab 2 tambah dengan 2 darab 1 lah. Okey, yang ni dah habis. Okey, yang belakang ni masih ada lah. Okey, negatif 4, 2 sifar 1. Kita cuma buat yang depan 2 dulu. Okey. Seterusnya untuk baris yang ketiga ni, negatif 1 darab negatif 4 tambah 5 darab sifar. Yang ni negatif 1 darab 2 tambah 5 darab 1. Seterusnya ini 4 darab negatif 4 tambah negatif 2 darab dengan sifar. Dan ini 4 darab dengan 2 negatif 2 tambah negatif 2 darab dengan 1. Okey, jaga sikit macam banyak sangat. Okey, yang ni kita selesaikan. Okey, baris pertama dulu. Negatif 12. Okey, yang ni negatif 12. Yang atas 3 kali 2 6 tambah 2 8. Yang ni 4 tambah sifar jadi 4 lah. Yang di sini negatif 2 tambah 5 jadi 3 lah. Yang ni negatif 16 tambah sifar jadi negatif 16 lah. Yang ni 4 darab 28 tambah negatif 2 jadi 6 lah. Okey, 6. Dan ingat ini yang tak habis lagi kan, kita baru darab 1 kan, sifar 1 kan, tiap. Okey. Jadi seterusnya kita kena darab lagi yang ni. Cikgu sekejap, cikgu duplicate yang ni dulu. Okey, tengok sekarang kita ada kat sini. Jadi kita nak teruskan, kita sambungkan dengan yang ni. Cikgu kecilkan sikit dah. Okey. Oh, kecil sangat. Sorry. Mana mouse cikgu. Okey. Okey. Mana. Okey. Jadi seterusnya kita cuba darab. Cikgu tak cukup tempat, cikgu masuk ke ruang sebelah sini lah. Cikgu ubah main sini. Cikgu main belah sini. Okey. Jadi kita sambung kat sini. Bila kamu darab ni, okey, cikgu sambung ni, ingat lah. Okey, guna pen warna biru pula nak tunjuk ni. Okey, yang ni maksudnya tengok, baris pertama dah jadi yang ni ya, darab dengan lajur pertama lajur kedua ni kan. Jadi ini negatif 12 darab negatif 4 tambah 8 darab sifar. Okey, dan baris pertama negatif 12 ni juga boleh tulis negatif, takut kita terlupa kan dengan negatif, darab 2 tambah dengan 8 darab 1. Okey, ni nampak. Ubah sikit. Kecil sikit. Okey, dah masuk sana. Okey. Dan seterusnya yang ni baris kedua pula. Okey, baris kedua ni. Jadi 4 darab negatif 4 tambah 3 darab sifar. Yang sebelah sana 4 darab 2 tambah 4 darab 1 lah. Okey, tengok senang dia. Bila yang pertama tu jaga elok sikit. Kalau yang kedua tu kan mudah nampak dia punya yang lajur tu dah sama kan, cuma tukar baris dia, nilai depan dia. Tengok macam ni yang ketiga, baris ketiga kan, baris ketiga ni. Jadi yang pertama ni negatif 16 darab, tengok dalam dia sama dah. Okey, tambah 6 darab sifar. Okey, dan seterusnya ulang negatif 6 darab 2 tambah 6 darab 1. Tak susah kan? Ini patutnya ke sini. Okey, lepas tu kita selesaikan jawapan dia. Tengok, banyak sangat ni. Okey, nampak banyak tapi tak masalah apa. Okey, boleh. Okey, kecil sekali lagi sikit. Okey, boleh nampak, harap boleh nampak lah. Okey, okey, tengok ini
negatif 12 tolak 4 jadi negatif 48 lah. Okey, darab tambah sifar jadi negatif 48 lah ini. Okey, bagus. Yang ni negatif 24 tambah 8 macam 16. Okey, negatif 16. Okey, negatif 16 je guys. Okay. Yang kedua ni negatif 16 tambah sifar jadi negatif 16. Yang ni 8 tambah 4 12. 8 tambah 4 ke 3. Ni cikgu salah ni, patutnya apa ni? Ni tengok ni 3 kan. Ni 3 ni. Okey. 4 darab 2 dan 3 darab 1 jadi 8 11 lah. Okey. Bukan 12. Okey, 11 ni. 11. Okey, yang bawah ni pula negatif 64 tambah sifar jadi negatif 64 yang ni kan negatif positif kan ini 64. Okey, ni tengok. Sebab tu juga kita kena jaga sikit bila ada negatif lah. Okey. Yang ni negatif 32 tambah 6 jadi negatif 26 lah, negatif 26. Okey, tengok panjang sikit lah jawab soalan kita. Okey. Okey, kalau kamu rajin cuba tengok pastikan adakah kamu dapat perkara yang sama bila kamu darabkan QP dengan ini, Q dengan P ni. Okey. Cuba tengok. Masa cikgu sama juga. Okey. Seterusnya kita cuba lagi yang seterusnya ni, cikgu besarkan balik lah. Okey. Dekat mana besar sikit, kecil sikit. Okey, dan cikgu buat balik cikgu. Okey. Okey, sekarang macam soalan yang ada penyelesaian sedikit lah. Kita tengok diberi hasil darab metrik tu akan sama dengan ni. Maksudnya soalan ni melibatkan persamaan metrik. Macam mana kita nak carikan, nak tentukan nilai X dan Y lah. Okey. Tak ada masalah, sama seperti yang dulu juga. Kita selesaikan yang mana boleh kita selesaikan dulu. Maksudnya kita selesaikan pendaraban ni dululah. Ini tengok, kita selesaikan. Baris pertama akan darab dengan lajur pertama dan lajur kedua lah. Jadi X darab negatif 2 tambah dengan negatif 1 darab 3 baris kedua tu. Baris pertama lajur kedua pula X darab sifar tambah dengan negatif 1 darab Y. Okey. Yang ni okey. Dan baris kedua cikgu guna biru. Okey. Y tolak 3. Y dia lajur dia sama kan, darab negatif 2 tambah 3 darab 3. Dan sini Y darab sifar tambah 3 darab Y. Okey. Dan ini masih sama dengan ini kan, X 9 kan dia. Okey, seterusnya kita tengok, kita mudahkan ini dulu lah, baru kita boleh nampak sikit kan. Okey, kita mudahkan. X tolak 2 jadi kita warna merah lah. X tolak 2 negatif 2X tolak 3. Yang ni sifar tolak Y sajalah. Yang ni negatif 2Y tambah 9. Yang ni sifar 3Y. Okay. Ini sama dengan X tolak 3Y 9. Okey. Bila dah sampai kat sini, ini ingat lagi ya, konsep yang kita dah belajar itu tentang konsep metrik sama lah. Okey. Jadi untuk cari X, kita tengok unsur baris pertama lajur pertama ni dengan ini lah kan. Ini sama ini ya. Okay. Jadi kita tulis dari cikgu naik ke atas sikit lah. Okey, pindah dulu ni. Okey, cikgu duduk kat sini lah, senang sini. Okey. Jadi cikgu, kita dah pilih unsur yang sama ni, kita mula kat sini. Okey. Jadi negatif 2X tolak 3 akan sama dengan X lah. Jadi kita selesaikan untuk X. Negatif 2X tolak X sama dengan 3. Negatif 3X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 bahagi negatif 3 sama dengan negatif 1 lah. Okay. Dan Y pula
Y dah banyak kan, kamu boleh pilih yang mana-mana. 3Y 9 pun boleh ni. Okey, kalau nak senang ambil ni, negatif Y sama dengan ni, sebab unsur baris pertama laju kedua ni sama dengan kan, maksudnya kita akan dapat negatif Y sama dengan negatif 3, jadi Y sama dengan 3. Jadi kesimpulannya X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3. Jawapan dah. Okey. Okey, next kita tengok soalan seterusnya. Okey. Boleh kita duduk kat sini dulu. Okey. Kita lindung kamu. Okey. Tak kan? Okey. Kita tengok soalan yang berikutnya, soalan penyelesaian masalah lah. Okey. Yang melibatkan matriks lah. Okey. Nah, sebenarnya kamu boleh guna cara lain lah, tapi kalau soalan tu nyatakan menggunakan kaedah matrik, jadi kalau kamu guna kaedah lain, dia macam tak mematuhi syarat ataupun tak akan tak sesuai dengan soalan tu lah. Okey, tapi soalan ni maksudnya selain pada kaedah matrik, kamu boleh gunakan kaedah lain. Tapi sebab kita cakap tentang tajuk mendarab dua matrik ni, maksudnya kita nak gunakan kaedah matrik lah. Okey. Okey, untuk yang kelima ni, jadual ni dia menunjukkan unit saham yang dibeli oleh dua orang lah, Khairul dan Mahmud lah. Okey. Dua jenis saham A, bilangan unit yang dibeli, dan saham B ya. Lepas tu diberi saham A dan saham B itu harga seunit dia RM1.50 dan 82 sen lah. Jadi soalan dia kita nak cari hitung jumlah pelaburan ni untuk Khairul dan Mahmud. Okey, sebenarnya yang maklumat yang di dalam ni kita boleh tulis dalam bentuk matriks kan, ingat lagi. Okey, yang ni maksudnya baris pertama ni untuk Cik Khairil ni, saham A dia beli 5,000 unit dan saham B 4,000 unit lah. Untuk Cik Mahmud pula, saham A dia beli 2,000 unit, saham B dia beli 6,000 unit lah. Okey, 6 jaga sikit. Dan harga unit saham ni maksudnya dia dah bagi tahu harga saham A, saham B ni RM1.50 dan 82 sen. Macam mana kita nak tentukan jumlahnya? Maksudnya saham A akan kita darab dengan RM1.50 sen lah. Saham B akan darab dengan 82 sen lah. Jadi kalau kita nak tahu terus, maksudnya untuk HKRA dia kena darab lah, operasi darab lah. Okay? Kalau kamu guna kaedah lain boleh darab satu-satu dan tambah. Tapi sekarang ni kalau kita nak guna kaedah matrik, maksudnya kita darabkan. Okey, tengok ini jumlah unit yang dibeli oleh kedua orang tu. Darab dengan nilai harga saham lah. Okey, pertama A lah, sebab RM1.50 dan ini 82 sen lah. Okey, tengok bila kita darab nanti baris ini akan darab dengan lajur ni kan. Harga saham dia kat sini kan, jadi tak sama lah. Okay? Jadi pastikan nilai saham tu pun betul kedudukannya lah. Ok, then kita cuba darab. Okay, ini 5,000 darab dengan RM1.50 tambah dengan 4,000 darab dengan 82 sen lah. Ok, yang bawah pula 2,000 darab dengan RM1.50 boleh lah. Okay, tambah 6,000 darab dengan 82 sen. Okay, yang ni bila kamu kira guna kalkulator pun boleh. Okay, nak cepat je. Ini 5,000 ni dapat 7,500 ya. 7,500 tambah dengan 3,280. Yang bawah ni 3,000 tambah dengan 4,920. Jadi kamu akan dapat, cikgu terlindung salah, cikgu ubah dulu. Dan kamu akan dapat jumlah dia 10,780. Yang bawah ni 7,000
920 lah. Okey, ini jawapan dia. Tapi kalau soalan penyelesaian masalah ni kita buat satu ayat yang lain lagi, di bawah dia ataupun di sebelah dia kita tulislah satu kesimpulan. Okey, jadi jumlah pelaburan Khairil sama dengan 10,780 dan okey, Mahmud ini Mahmud dekat sini boleh buat. Okey, Mahmud sama dengan RM 7,920 ringgit. Jadi tak susah lagi. Okey, jadi terima kasih, sekian dulu untuk perkongsian bagi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menyokong channel Cikgu. Kepada yang belum menyokong ataupun belum menekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan. Okey, terima kasih, kita jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.